Terengganu merupakan yang mencatatkan pertukaran beberapa siri pentadbiran kerajaan negeri oleh Parti PAS dan juga Barisan Nasional. Perubahan pentadbiran ini direkodkan sejak 2008 apabila PAS bersilih ganti kepada BN dan pada 2018 kini kembali kepada pentadbiran PAS. Namun bagi negeri Kelantan, rakyatnya cukup selesa dengan pentadbiran PAS yang kini tanpa tewas terus mentadbir sejak lebih 30 tahun dahulu. Apakah antara faktor ini berlaku? Untuk kupasan lanjut, kita bersama dengan wartawan Hafizi Rosli langsung dari Kuala Terengganu. Selamat pagi, Hafizi. Selamat pagi, Gigi Ahmad. Ya, Hafizi, mungkin dapat ceritakan sedikit mengenai isu politik dan pola pengundian di dua negeri Pantai Timur ini. Baik, apa yang saya akan ceritakan dalam blog ini adalah mengenai isu politik dan juga pola pengundian di negeri Terengganu dan juga di negeri Kelantan, iaitu merangkumi dua negeri Pantai Timur inilah. Jadi kita tahu dua negeri ini merupakan ataupun ditadbir oleh pentadbiran kerajaan oleh PAS, dan satu lagi negeri yang ditadbir oleh PAS adalah di negeri Kedah. Cumanya yang menarik dan juga yang unik untuk kita melihat dan juga untuk kita memahami pola pengundian adalah di Terengganu. Kerana di Terengganu ini dari segi pentadbiran kerajaannya sentiasa berubah. Apa yang Cici katakan sebentar tadi. Pada 2008 PAS ataupun Barisan Nasional kembali mengambil pentadbiran negeri Terengganu, dan pada 2018 kita tahu PAS kembali untuk menerajui pentadbiran di negeri Terengganu ini. Jadi saya telah pun bercakap dengan penganalisis dan juga saya telah pun menembual rakyat ataupun masyarakat di negeri Terengganu ini. Mereka mengatakan mereka di sini mereka tidak takut untuk menukar kerajaan sekiranya kerajaan yang dipimpin pada PRU terdahulu tidak memenuhi ataupun tidak memuaskan. Jadi kalau kita lihat kepada langkah pragmatik oleh masyarakat di negeri Terengganu ini yang menjadi tanda tanya dan juga persoalan kepada kita. Adakah PAS akan terus menerajui pentadbiran kerajaan negeri Terengganu ataupun akan bertukar kembali kepada Barisan Nasional? Dan pastinya penganalisis juga akan membuat perhitungan mereka berdasarkan pendapat umum dan sebagainya. Tetapi bercakap mengenai di negeri Kelantan, mereka cukup selesa. Lebih 30 tahun sebenarnya kerajaan PAS telah pun mentadbir di negeri Kelantan, dan saya pasti juga kami akan merungkai apakah faktor-faktornya. Semua ini saya akan bercakap nanti dengan penanalisis politik. Dan kalau kita tahu pada PRU ke-15 kali ini, kedua negeri ini tidak akan melangsungkan PRN ataupun pilihan raya negeri mereka bagi kerusi Dewan Undangan Negeri, kerana apa yang dikatakan oleh pemimpin PAS sebelum ini, mereka tahu sebelum ini mereka telah pun menyatakan pendirian, malah mereka telah pun menyerahkan surat kepada ataupun watikah kepada Yang di-Pertuan Agong untuk tidak bersetuju sekiranya parlimen dibubarkan ataupun untuk tidak bersetuju sekiranya parlimen dibubarkan pada musim tengkujuh ini. Namun kerajaan yang pada ketika sebelum ini dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri tetap untuk membubarkan parlimen. Jadi mereka terus berdiri teguh dengan pendirian mereka, tidak akan membubarkan DUN, sekaligus hanya menyaksikan pada PRU kali ini parlimen saja yang akan dipertandingkan untuk ketiga ataupun untuk kedua negeri ini sebenarnya, Gigi. Dan Hafizi, dari pemerhatian Hafizi sendiri, apakah mungkin kerusi-kerusi panas bagi dua negeri ini, Kelantan dan juga Terengganu? Ya, dan kalau kita lihat antara kursi-kursi panas, sebelum saya nak masuki kepada kursi panas ini, mungkin saya dapat ceritakan sedikit, kongsikan anda semua. Di Terengganu terdapat 8 parlimen dan juga terdapat 32 Dewan Undangan Negeri. Manakala di Kelantan terdapat 14 parlimen dan juga ada 45 kerusi ataupun Dewan Undangan Negeri. Jadi antara kursi-kursi panas di Terengganu ini sudah semestinya di beberapa kawasan, sebagai contohnya di tempat Presiden PAS sendiri, iaitu di Marang, dan juga beberapa tempat lagi adalah di Hulu Terengganu, yang sebelum ini kerusi ini dimenangi oleh Barisan Nasional, iaitu Datuk Rossul Wahid. Tetapi ketika dalam tempoh 2018-2019 yang lalu ataupun dalam tempoh PRU 14 lalu, Datuk Rossul Wahid telah pun bertukar parti masuk ke Bersatu. Jadi ia hanya meletakkan ataupun BN hanya satu saja kerusi parlimen, Bersatu satu dan PAS ada 6. Jadi pastinya ini juga merupakan kursi panas bagaimana mereka nak meletakkan calon untuk bersaing sama sendiri. Dan satu lagi kerusi adalah di Kuala Nerus, iaitu melibatkan Datuk Muhammad Khairuddin. Tahu Datuk Muhammad Khairuddin telah pun keluar daripada PAS dan katanya akan bertanding pada tiket bebas pada kali ini. Ini juga merupakan kursi tumpuan ataupun kursi padas yang akan kita berikan laporan kepada anda semua. Manakala di Kelantan, kita dapat saksikan beberapa kursi panas
dan ia melibatkan kepada pemimpin-pemimpin yang pada ketika ini berada dalam kerajaan dan juga kepada pemimpin-pemimpin tertinggi bagi PAS dan sebagainya. Jadi ini merupakan kursi-kursi panas yang mungkin kita akan lihat dan juga kita akan berikan fokus dan juga tumpuan bagaimana sebenarnya ataupun aspirasi pengundi di situ supaya kita dapat mencongak kerusi itu dapat dimenangi oleh parti yang mana satu, JJ. Dan juga Hafizi, untuk PRU kali ini anda berkelana kedua negeri ini, Terengganu dan juga Kelantan. Ketika ini kalau anda lihat bahang pilihan raya di dua negeri ini bagaimana? Ya, bahang pilihan raya saya dapat katakan saya baru saja tiba 2 hari, mungkin terlalu awal untuk saya memberikan gambaran, tetapi sepanjang perjalanan saya selama 2 hari ini, saya dah lihat beberapa parti telah pun meletakkan bendera-bendera mereka di sepanjang jalan. Sebagai contoh, semalam saya pergi ke salah satu gerak kempen ataupun pelancaran oleh parti PAS di Parlimen Marang sendiri, iaitu tempat Presiden PAS sendiri. Semalam ada pelancaran bagi mereka memberikan bendera dan sebagainya. Sudah penuh bendera bulan berwarna hijau itu di sepanjang jalan menuju ke Marang itu, kerana itu merupakan kubu kuatlah di kawasan ataupun di Terengganu, kerana Datuk Seri Tan Sri Hadi Awang sendiri telah pun memenangi majoriti yang agak besar, ya, lebih daripada 20,000 saya kira, dan pastinya pada hari demi hari makin banyak bendera-bendera akan diletakkan di sepanjang jalan dan juga di premis politik ataupun premis tempat mereka berkempen dan sebagainya. Itu akan menghiasi pada pesta demokrasi PRU15 pada kali ini, JJ. Dan juga antara sentimen kuat ketika PRU ini adalah cuaca ataupun musim monsun timur laut itu. Bagaimana keadaan cuaca keseluruhannya sepanjang Fizi berada di Terengganu ini, dan kesediaan pengundi itu sendiri? Adakah mereka bersedia untuk keluar mengundi ketika musim tengkujuh nanti? Okey, kejap. Saya nak bagi anda tengok kat belakang saya macam mana agaknya cuaca. Tengok dulu. Dapat tengok, cuaca memang boleh saya katakan sepanjang hari agak mendung saja. Tapi semalam juga telah pun ada hujan sedikit. Tapi saya kira pada ketika ini menurut masyarakat setempat memang keadaan cuaca pada petang, sebelah petang dan juga pada malam agak mendung dan juga mungkin tidak berapa baik sangatlah. Jadi kerisauan mereka sebenarnya adalah apabila tiba pada hari pengundian nanti hujan turun dengan lebat. Tapi saya juga telah menembual beberapa penduduk ataupun beberapa masyarakat rakyat di negeri Terengganu ini sendiri. Mereka sebenarnya cukup teruja dan mereka sebenarnya bersedia untuk keluar mengundi kerana ini merupakan hak mereka untuk melantik ataupun untuk memilih wakil rakyat mereka. Kata salah seorang daripada penduduk di sini yang saya kira warga emas, sangat bergerak aktif dalam politik, katanya walaupun hujan, walaupun digenangi air dan sebagainya, mereka akan tetap keluar mengundi. Dan juga katanya kalau boleh keluar mengundi awal lah, kalau boleh, sebab kita tahu cuaca pada sebelah petang ni mungkin agak kurang memuaskan dan sebagainya. Dan beliau juga sendiri telah pun menjanjikan sekiranya ada kawasan-kawasan yang dilanda banjir dan sebagainya, beliau sendiri akan turun padang untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir pertama, dan juga untuk membantu mereka bergerak ke tempat pusat pengundian untuk mereka melakukan tanggungjawab mereka. Dan ini adalah hak mereka 5 tahun sekali PRU ini sebenarnya. Ya, sebelum kita akhiri dengan Hafizi Rosli, mungkin Hafizi boleh kongsikan sebenarnya Hafizi berada di pantai mana tu? Saya sekarang ini berada di pantai Batu Borok di Kuala Terengganu. Pantai ini cukup terkenal lah bagi masyarakat tempatan. Kalau kita lihat di belakang ini juga ramai mereka meluangkan masa di sini dan juga ada yang beriadah, berkelah dan sebagainya. Jadi memang boleh dijadikan tempat rekreasi lah. Pastinya juga ini salah satu tempat pelancongan yang ada di Kuala Terengganu ni, JJ. Baik, terima kasih Hafizi sedikit sebanyak berkongsikan bahang pilihan raya umum ke-15 di dua negeri di pantai timur di Terengganu dan juga Kelantan.